Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu ini paling hot sekali sejak petang ini. Bermula daripada pukul 6 petang sampailah sekarang, isu ini memang hot. Apabila seorang seorang ahli daripada UMNO, pemimpin besar UMNO mengatakan begini, calon PN hadapi masalah dana, katanya itulah kifara aniaya UMNO. Apa maksud kifara? Sila tinggalkan dalam ruangan komen. Mungkin Anda tahu apa maksud kifara. Kalau kamu tahu maksud kifara, tolong tinggalkan dalam ruangan komen. Dan adakah Anda juga setuju dengan kenyataan yang dipetik daripada My Metro ini oleh Nur Jazlan? Apabila beliau kata, calon Perikatan Nasional hadapi masalah dana sekarang itu kifara aniaya UMNO. Memang panaslah isu ini kan. Masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri kali ini adalah kifara terhadap perbuatannya menganiaya UMNO, termasuk membekukan akaun parti itu sebelum ini, kata Nur Jazlan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Nur Jazlan Mohamed, berkata mendakwa masalah yang dihadapi PN pada PRN yang sedang berlangsung itu juga adalah dosa-dosa politik parti yang mahu menghancurkan UMNO. Dakwanya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas pengerusi PN Tun Mahathir Mohamad sebelum ini mahu menghancurkan UMNO dengan pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih yang akhirnya berbalik kepada mereka, kata Nur Jazlan. Seperti yang didedahkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, Anwar pernah kata, dalam ucapannya, Anwar kata, ada orang, dia menyebut sebagai Muhyiddin dan juga Mahathir, berniat mahu mengharamkan UMNO pada waktu itu. Tetapi Anwar Ibrahim tidak setuju, karena Anwar Ibrahim kata, itu ialah parti yang telah memberikan banyak sumbangan kepada orang Melayu dan parti ibu bapa Anwar Ibrahim. Dia kata, walaupun berbeza pendapat, walaupun berbeza perjuangan, walaupun berbeza ideologi, Anwar kata, jangan haramkan dan jangan bubarkan UMNO. Itu yang kata Anwar. Tapi menurut Nur Jazlan, inilah balasan kepada tindakan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas pengerusi PN Tun Mahathir yang sebelum ini mahu menghancurkan UMNO dalam pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih dan akhirnya berbalik kepada mereka, kata beliau. Nur Jazlan juga berkata semua perbuatan Bersatu itu adalah satu kifarah atau hukum karma kepada Muhyiddin dan parti berkenan yang sebelum ini menganiaya UMNO, kata beliau. Akaun UMNO juga pernah dibekukan sebab siasatan SPRM ke atas Presiden UMNO dalam kes 1MDB. Namun akhirnya memang tiada kaitan UMNO dengan kes berkenan. UMNO terpaksa berjuang dan berdepan dengan beberapa pilihan raya negeri, pilihan raya kecil dengan kantung yang kosong. Namun pemimpin dan orang UMNO tak adalah nak mengelusahkan. Kita semua harungi semua dugaan itu dengan tabah dan akhirnya dapat juga menang 5 daripada 8 PRK yang diadakan sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Jadi sekarang ini, biarlah Bersatu dan PAS rasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini, kata beliau lagi. Bersatu pun bukannya ada entera kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN, terutamanya calon Bersatu, katanya dalam kenyataan hari ini. Isnin lalu, PAS Selangor dilaporkan mengakui pembekuan akaun Bersatu menyumbang kekangan besar keuangan 56 PN yang bertanding di negeri itu pada PRN. Setiausahanya Roslan Syahir Muhammad Syahir dilaporkan berkata, bagaimanapun ia tidak membantutkan semangat gabungan berkenan walaupun calon menggunakan dana sendiri.
Pada 11 April lalu, SPRM dilaporkan memaklumkan bahawa 2 akaun Parti Bersatu yang sebelum ini dibekukan disita Suruhanjaya berkenan. Akaun parti itu disita selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dalam pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai berkata, apabila ada pemimpin PN termasuk daripada PAS dilaporkan mengeluh berikutan ketiadaan dana akibat akaun Bersatu dibekukan, ia mengiyakan selama ini PAS sememangnya mendapat peruntukan serta ditaja Bersatu. Jadi, benarlah cerita-cerita sebelum ini yang mendakwa Bersatu memang jadi bengke kepada PAS. Mungkin sebab itulah pemimpin PAS terutamanya Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang cukup sayangkan Bersatu hingga sanggup hianati UMNO dalam muafakat nasional, kata Nur Jazlan lagi. Berita ini dipetik daripada My Metro, Anda boleh rujuk di sana. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu paling panas sekali pada hari ini. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat sekali. Benarkah pada 4 Ogos ini ada ahli atau ada pemimpin UMNO keluar UMNO? Ini memang menariklah. Dengan kata lain, adakah 10 orang ahli parlimen keluar UMNO pada 4 Ogos ini? Kerana sebelum ini hangat diperkatakan bahawa ada 10 orang yang mungkin akan menyertai Perikatan Nasional berpaling tadah meninggalkan UMNO. Tapi persoalannya daripada My Metro ialah siapa keluar UMNO 4 Ogos ini? Tan Sri Anwar Musa mendakwa ramai pemimpin dan ahli UMNO akan meninggalkan parti itu. Pengerusi Muafakat Nasional MN itu berkata pengumuman berkenaan akan dibuat pada 4 Ogos ini yang turut dihadiri oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kita tunggulah nanti siapa yang akan keluar 4 Ogos ini, ataupun ia hanya acak-acak biasa, ataupun yang keluar UMNO itu hanya ikan-ikan bilis, ikan-ikan besarnya tidak akan keluar UMNO. Tak tahulah siapa yang akan keluar UMNO, ahli UMNO. Ramai pemimpin dan ahli UMNO yang keluar ini, adakah dia hanya ahli ataupun memang dah pun keluar UMNO sebelum ini, cuma mengisytiharkan keluar kerana ini pilihan raya, ataupun memang ada pemimpin. Tak tahulah siapa kan, kita pun tak berani cakap, kita tunggu nanti. Walau bagaimanapun, ikuti terus ulasan ini kerana ada lagi perkara-perkara penting, menarik yang Anda akan dengar. Kata Anwar Musa, kita akan buat pengumuman penting termasuk pengisytiharan ramai pemimpin dan ahli parti serta mantan ketua setiausaha dan bekas exco yang akan keluar daripada UMNO. Ini bukan sahaja dalam kalangan pemimpin dan ahli dalam Parlimen Ketere, malah beberapa kawasan yang lain. Katanya ketika ditemui pada sidang media di program ceramah perdana isu semasa Dewan Undangan Negeri Dun Kok Lanas di sini malam ini. Yang turut hadir Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Sari dan calon PAS Dewan Undangan Negeri Dun Kok Lanas Datuk Muhammad Farid Muhammad Zawawi. Mengulas lanjut, bekas ahli Parlimen Ketere itu berkata, tindakan pemimpin dan ahli keluar dari UMNO berikutan. Rakyat sudah tidak yakin dengan perjuangan parti itu. Saudara-saudara sekalian, pendedahan yang amat menarik ini memang betul-betul menarik perhatian kita semua. Menjadi persoalan sekarang ialah siapakah pemimpin UMNO yang keluar UMNO pada 4 Ogos ini? Dan benarkah, betulkah mereka akan keluar UMNO? Dan lebih besar lagi pertanyaan di sini ialah, benarkah daripada pemimpin-pemimpin itu ada ahli parlimen yang akan meninggalkan UMNO? Harus diingat, apabila ahli parlimen meninggalkan satu-satu parti pada waktu ini, mereka terikat dengan undang-undang anti lopat parti. Apabila ahli parlimen itu meninggalkan sesuatu parti secara bersendirian, secara otomatiknya ahli parlimen itu diisytiharkan sebagai letak jawatan dan
kerusi yang mereka tandingi akan menjadi kosong. Dengan itu, terpaksalah dibuat pilihan raya untuk kawasan tersebut. Tapi yang menjadi persoalan ialah sejauh mana mereka sanggup meninggalkan kerusi mereka yang telah dimenangi, dan sanggupkah mereka mengambil risiko meninggalkan parti itu, karena jangan-jangan nanti para pengikut mereka akan menggelar pula mereka sebagai pengkhianat. Dan sudah ada rekod duluan sebelum ini, ramai pengkhianat yang telah meninggalkan parti asal mereka, termasuklah daripada parti PKR, telah pun dihukum. Telah pun dihukum dalam pilihan raya PRU baru-baru ini. Sehingga mereka kalah. Kalah teruk, sehingga kalah dan tak menang pula. Ada buktinya. Anda tahu siapa orangnya yang daripada PKR, meninggalkan PKR, menyertai parti lain, akhirnya kalah dalam pilihan raya. Jadi jangan-jangan perkara itu boleh menghalang ahli-ahli parlimen daripada UMNO, kalau betul ada, untuk lompat parti, kerana mereka sudah lihat tindakan mengkhianati parti, meninggalkan parti, boleh menyebabkan musibah yang sangat besar terhadap diri dan kerja politik mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling menarik sekali. Apabila Sanusi buat pengakuan yang kita tidak jangka-jangkakan berkaitan dengan curi unsur nadir bumi. Dipetik daripada Malaysia Kini. Dengan tajuk, Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi. Netizen mula bertanya, Sanusi dah mula buat U-turn ke, kata mereka. Tak tahulah apakah itu U-turn atau tidak, terpulanglah pada mereka. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor mengakui pernah bertemu seorang warga China yang kini diburu berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di negeri itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata urusan warga China itu adalah dengan pejabat tanah dan galian Kedah serta Menteri Besar Incorporated MBI milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu Malaysia Kini yang individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi Menteri Besar pada tahun 2020. Saya tak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu. Yang saya ingat, jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali, katanya ketika dihubungi. Walau bagaimanapun, kata Sanusi, mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga China itu tidak berbahasa Inggeris dan Melayu. Jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tak tahu bahasa Inggeris. Dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi Menteri Besar lagi. Saya tak tahu sejak bila, kata Sanusi. Malaysia Kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah selagi dia belum dituduh di mahkamah. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alosta, di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama dengan suspek. Saifuddin berkata, tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia mengenalinya. Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan nama dua warga China yang saya bangkitkan berkali-kali. Menteri Besar harus bertanggungjawab menjawab soalan yang dibangkitkan, kata beliau. Sanusi kata suspek bawa penterjemah. Bagaimanapun, dalam ucapan di Kuala Kedah hari ini, Sanusi berkata, dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membawa penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kad saya pasal dah bagi kad MBI. RM 5 juta sebelum ini, dia dah habis RM 30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian dengan MBI sebelum saya masuk ofis, kata beliau. Bila saya jadi Menteri Besar, jadi saya kata teruskan saja. Buatlah apa yang nak buat, tapi make sure pastikan ikut undang-undang, kata beliau dipetik Berita Harian. Pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di Kedah di saat ada hanya
perlumbungan haram REE di seluruh negara. Katanya ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara bahawa ada 60 lumbung haram REE. Pasal apa Pudin etek serang Kedaja, kata beliau. Dan kenapa etek masa pilihan raya dan pasal apa tak etek sebelum ini atau selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik, nak ambil kesempatan isu REE, nak burukan orang, kata Sanusi. Dia tak elok, hati tak murni, pi cari lagi 59 lombong tu. Ada di Negeri Sembilan, Pahang, Perak, awak tak pi siasat. Pasal apa mai ke Kedah, kata beliau. Pasal hang nak bunuh Sanusi. Nusi ni nyawa lihat bos, dia payah mati, katanya seperti dipetik. Setiausaha Agung PKR itu dalam ceramahnya di Kedah Sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik, Kedah. Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengancam untuk memfailkan saman, namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada 2 warga China yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penerokan REE. Seorang warga China dikatakan telah ditangkap ketika menceroboh hutan simpan bersama 380 biji nadir bumi, manakala seorang lagi yang dibangkitkan Saifuddin hari ini dilaporkan menghilangkan diri. Sementara itu, Saifuddin berkata selaku ahli lembaga penasihat MBI, Sanusi tidak sepatutnya mencuci tangan daripada hal ehwal syarikat itu dan menyabitkan kelemahan syarikat itu kepada CEO Muhammad Sobri Osman. Dia juga menyangkal dakwaan Sobri bahawa 2 individu tersebut bukan bekerja di bawah MBI. Dia mendedahkan apa yang didakwa sebagai surat daripada Sobri kepada Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi mendapatkan pas pekerja dan kelulusan daripada Jabatan Immigration. Jelas ada permohonan pas lawatan iktisas kepada 2 warga China ini dengan majikannya adalah MBI. Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbadanan itu, katanya lagi. Semalam MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dipetik daripada Malaysia Kini dengan tajuk Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi, diterbitkan pada 1 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Dominic Lau, isu beliau dihalau mengikut laporan, beliau dihalau daripada kempen pilihan raya negeri di Pulau Pinang. Hari ini kita pula digemparkan dengan satu lagi pendedahan menarik daripada Presiden Gerakan ini. Beliau mengesahkan bahawa PN tak beri dana kempen untuk calon. Wah, ini betul-betul menariklah kan? Memang menarik. Jadi kalau tidak diberi dana untuk kempen calon, dari mana duit mereka? Presiden Gerakan Dominic Lau mengesahkan Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN tidak memperuntukkan sebarang dana kepada calonnya bagi pilihan raya negeri di 6 negeri. Mereka juga tidak menyediakan bendera dan bahan kempen, menyebabkan parti itu terpaksa menggunakan baki bendera dan bahan kempen pilihan raya umum tahun lalu. Lau memberitahu Malaysia Kini malam tadi bahawa disebabkan pembukaan akaun bank bersatu oleh kerajaan, calon PN dalam pilihan raya negeri PRN membiayai sendiri kempen mereka. Di pihak kami, gerakan hanya boleh membantu dengan membantu mereka calon membayar deposit, tetapi yang lain adalah pembiayaan sendiri, kata beliau lagi. Lau yang merupakan calon bagi kerusi bayan lepas di Pulau Pinang berkata, sebagai presiden parti dia juga membiayai sendiri kempennya. Sukar untuk kami mencari penaja, banyak topi, bendera dan barangan lain yang tersisa daripada pilihan raya umum ke-15 dan semua calon kami menggunakannya, kata beliau lagi. Lau menjelaskan bahawa bendera dan bahan kempen ini tidak dikitar semula dan digunakan semula. Sebaliknya, sisa daripada pilihan raya sebelum ini kita gunakan. Selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu, PN berdepan dakwaan berhubung sumber dana pilihan raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kemudian melancarkan siasatan dan membekukan
Akaun Bersatu pada Januari tahun ini diikuti dengan menutup akaun itu pada 11 April lalu. Sabtu lalu 29 Julai, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata, memandangkan pihak berkuasa telah membekukan akaun mereka, pembangkang tidak perlu mempersoalkan dana kempen PN kerana kebanyakannya daripada dana atau derma orang ramai. Saudara-saudara sekalian, selepas daripada perkara yang hangat sekarang ini tentang dana kempen untuk calon PN, apa yang menarik ialah apabila seorang pemimpin daripada UMNO, Barisan Nasional, iaitu Nur Jazlan, mengatakan itu ialah kifara kerana menganiaya UMNO. Apa tu kifara? Nah, menurut beliau, semua perbuatan bersatu adalah satu kifara dan hukum karma kepada Muhyiddin dan parti berkenaan yang menganiaya UMNO, kata beliau. Beliau merujuk kepada satu perkara, iaitu calon PN hadapi masalah dana, itu adalah kifara kerana aniaya UMNO, kata beliau. Dan beliau kata UMNO pernah merasakan perkara tersebut dan kini, kata beliau, ini adalah masanya untuk parti Bersatu dan PAS merasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini, kata Nur Jazlan lagi. Beliau juga mengatakan Bersatu pun bukannya ada jentera kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN, terutamanya calon Bersatu, kata beliau. Mungkin ini merujuk kepada jentera kempen yang mana sebenarnya UMNO adalah jentera kempen daripada Muhyiddin ialah sebenarnya datang daripada asalnya akar umbi UMNO dan Barisan Nasional, kerana Muhyiddin berasal daripada Barisan Nasional UMNO. Jadi adakah jentera-jentera beliau itu telah pun kembali semula ke pangkuan UMNO, sehingga Nur Jazlan mengatakan bahawa Bersatu pun bukan ada jentera kempen, semuanya hanya mengharapkan jentera PAS.